Baik, seterusnya kita ikuti perkembangan dari negeri di bawah bayu. Antara perkongsiannya tuntutan 40% hasil negeri. Untuk bertindak lanjut langsung bersama Rita Alusius Malik di Kota Kinabalu. Rita, silakan. Baik Azam, Jabatan Kuasa Majlis Khas Perjanjian Malaysia 1963 MA63 berharap Kerajaan Sabah meneruskan tuntutan 40% hasil negeri yang dikutip Kerajaan Persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Dato' Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili yakin Kerajaan Persekutuan sentiasa mendengar permasalahan yang dikemukakan kerajaan negeri. I can say the federal government is very open and willing to listen. The new federal government, starting dengan Tan Sri Muhyiddin and under Dr. Sri Ismail Sabri, they are so open and willing to listen for the presentation and the argument of Sabah Bangsa, so long as it's based on law and agreement. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis ramah mesra dan sesi dialog bersama golongan profesional di Kota Kinabalu. Program Ampalud di Padau, Kampung Bukit Besi Beluran, satu lagi produk terbaik dalam mempromosi sektor pelancongan di Sabah. Sukan tradisi itu sekaligus berupaya mengangkat martabat suku etnik Tidong yang terdapat di Beluran setanding dengan etnik lain di negeri ini. Ahli Parlimen Beluran Dato' Seri Ronald Kiandi mahu program tersebut ditambah baik dan diperluas agar lebih dikenali masyarakat setempat. Seterusnya pelancongan luar negara selain dimasukkan dalam kalender pelancongan Sabah. Ya, ini merupakan aktiviti kecil yang boleh diperluaskan skop dan penampilannya. Tentu sekali dalam keadaan sedemikian ia mampu untuk menarik pelancong dan mempromosi ini sebagai salah satu lagi produk pelancongan yang boleh ditunjukkan. Kita lihat acara ini merupakan satu acara yang unik yang hanya ada di kawasan Parlimen Beluran ini. Dato' Seri Dr. Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan ditemui media selepas merasmikan program Ampalut di Padau di Kampung Bukit Besi Beluran. Kebaikan ini Ampalut di Padau ini seluruh warga Beluran termasuk warga Sandakan di Dun Labuk, Dun Sugut, Dun Talupid, semua datang ke Kampung Bukit Besi ini untuk menyaksikan Ampalut di Padau ini ataupun mengambil pernyataan Ampalut di Padau di Kampung Bukit Besi ini. Bersemangat juga yang beliau-beliau di sini, yang dia punya belia-belia sini mau ikut itu anjuran dia itu. Semua orang luar pun tertarik juga dia punya cara Ampalut di Padau ini. Patutlah dibuat untuk menarik orang daripada luar untuk melihat macam mana aktiviti yang ada di dalam kampung. Tidak semestinya kita di bandar, kita ada aktiviti. Di dalam kampung juga kita ada aktiviti kan. Dua kategori dipertandingkan dalam pertandingan ini iaitu terbuka beluran dan tertutup bukit besi dengan hadiah utama enjin sangkut kuasa tinggi. Susulan kelewatan ambulans yang dibangkitkan dalam laman sebuah akhbar tempatan semalam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS telah membuat siasatan dengan meneliti data masa sebenar di pangkalan data MERS 999. JKNS dalam kenyataan memaklumkan hasil penelitian data mendapati MERS 999 telah menerima panggilan telefon pada 12.06 tengah hari, namun talian telah terputus semasa proses penyambungan dari MERS Regional Centre ke Medical Emergency Call Centre Hospital Queen Elizabeth MECC untuk proses verifikasi dan mendapat maklumat lanjut. Sebanyak 6 cubaan panggilan semula kepada pemanggil dibuat oleh Regional Centre dan MECC dari 12.07 hingga 12.19 tengah hari, namun pemanggil tidak dapat dihubungi semula. Ia menyebabkan ambulans tidak dapat diaktifkan kerana maklumat lokasi yang tidak jelas. Pada 1:01 tengah hari, MERS menerima panggilan kedua dengan maklumat lengkap yang telah diperolehi. Tim responder dari Hospital Queen Elizabeth II diaktifkan dan tiba di tempat kejadian 1:16 tengah hari. Semasa tiba di lokasi, pesawat
sakit berusia 54 tahun sudah tidak bernyawa dan disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. JKNS memohon kerjasama orang ramai agar memberi maklumat lengkap semasa membuat panggilan kecemasan. Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO menyasarkan hampir 200 usahawan kecil akan menerima manfaat menerusi peruntukan RM6 juta daripada kerajaan negeri tahun ini. Jumlah itu meningkat daripada RM4 juta yang telah memberi manfaat kepada lebih 100 usahawan kecil tahun lalu. Setakat Mac tahun ini, sebanyak RM2.5 juta telah dimanfaatkan kira-kira 50 usahawan kecil SEDCO di seluruh Sabah. Kerana kita telah adakan beberapa seminar dan kita juga telah mengadakan beberapa siri jelajah juga di mana kita buka booth untuk peniaga-peniaga kecil ini mempromosikan produk-produk mereka. Pengurus Besar Kumpulan SEDCO, Haizar Ajaz, ditemui RTM di Kota Kinabalu. Menurut Haizar, sempena sambutan Jubli Emas ulang tahun ke-50 Kumpulan SEDCO tahun ini, pihaknya juga menetapkan sasaran selaras dengan Hala Tuju Sabah Maju Jaya, iaitu menumpukan terhadap pembangunan usahawan kecil. Ke arah itu, selari dengan Revolusi Industri 4.0, pihaknya menumpukan usaha pendigitalisan usahawan khususnya melalui penggunaan teknologi sekaligus mengembangkan pasaran perniagaan golongan sasar sehingga ke luar Sabah. Selain perusahaan kecil, SEDCO juga terlibat dalam industri di bawah Kementerian Pembangunan Perindustrian termasuk industri pembinaan, pembuatan, penghilangan dan perkhidmatan perhotelan. Keselamatan kesihatan penghuni rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut Papar sentiasa menjadi keutamaan meskipun kes jangkitan COVID-19 dilihat stabil. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini, saudara mara dan waris penghuni hanya dibenarkan melawat dan menghantar barangan keperluan dengan pematuhan SOP ketat. Buat sementara waktu ini, walaupun keadaan COVID-19 menurun, pihak di rumah warga kota ini masih tidak menggalakkan saudara mara untuk membawa balik saudara mara mereka balik untuk berhari raya di kampung lah. Memandangkan kita takut nanti kalau sudah di luar kita tidak dapat jangka apa yang akan berlaku lah, mana tahu dijangkiti oleh COVID-19 lah. Pengusaha rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut, Joanna C. Paul menyatakan demikian ketika ditemui RTM di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut. Bagaimanapun katanya, setiap kali menjelang perayaan, rumah warga tua ini dihiasi dengan pelbagai dekorasi menarik selain mengadakan jamuan makan bersama bagi menceriakan warga tua berkenaan. Seramai 75 warga tua terdiri 51 lelaki dan 24 perempuan berumur 60 tahun ke atas berada di rumah warga tua Sri Pritchard Kinarut setakat ini. Berita sukan. Seramai 37 atlet Sabah bakal beraksi dalam Sukan SEA Hanoi di Vietnam pada 12 hingga 23 Mei ini yang menerusi acara memanah, bola tampar, sepak takraw dan olahraga. Pembantu Menteri Belia dan Sukan Andi Muhammad Suryadi Bandi berharap kesemua atlet berkenaan dapat menunjukkan prestasi terbaik sekaligus mengharumkan nama negara. Beliau menyatakan demikian kepada RTM sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri di kediamannya di Tanjung Batu Tawau. Dalam perkembangan lain, beliau memaklumkan beberapa program diselaras Kementerian Belia dan Sukan Sabah KBSS bagi melahirkan golongan belia berkaliber, berpengetahuan luas dan mempunyai potensi diri. Ia termasuklah program Fellow Sabah Maju Jaya, Dewan Belia Sabah dan Youth Management System. Sehubungan itu, golongan belia dialu-alukan menyertai program berkenaan termasuk program Dewan Belia Sabah. Dewan Belia Sabah akan dijalankan mungkin dalam bulan hadapan di mana ia adalah simulasi Dewan Undangan Negeri di mana belia mewakili belia-belia yang terpilih mewakili DUN 73 DUN di Sabah masing-masing akan berdebat berbincang dalam Dewan Undangan Negeri. Selain itu, beliau juga dipelawar mendaftar di laman sesawang Youth Management System iaitu platform KBSS dalam menyebarkan maklumat berkaitan aktiviti dan peluang kerjaya kepada belia.
Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu. Keluarga Malaysia, lengkapkan vaksinasi dan dos penggalak anda. Untuk berita seterusnya kembali bersama Azam. Silakan. Baik, terima kasih Rita dengan perkembangan dari Sabah.